A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bertemu sekali lagi setelah kita berhenti dan sepanjang tempoh PKP lebih kurang 1 bulan, khususnya kepada pelajar daripada Gombak. Dan insya-Allah hari ini kita sambung tadabbur surah kita, iaitu surah At-Taghabun. Kita berhenti sampai ayat ke-9. Dan sebelum kita sambung, saya nak ulas sedikit tentang maksud ataupun intisari ayat-ayat yang sebelum ayat yang ke-9, supaya dia ada kesinambungan dan supaya kefahaman kita lebih jelas. Jadi daripada ayat 1, 2, 3, Allah menceritakan kebesarannya. Jadi sebenarnya setiap ayat Al-Quran adalah menunjukkan kebesaran Allah. Sebab itu ayat Al-Quran dipanggil ayat. Ayat dalam bahasa Arab bermakna tanda kebesaran. Apatah lagi ayat yang menceritakan tentang ciptaan Allah, ia lagi jelas menunjukkan kebesaran Allah. Jadi ayat 1, 2 dan 3, Allah menceritakan kebesarannya, kehebatannya, kekuasaannya, sehingga semua yang di langit dan semua yang di bumi mensucikannya. Termasuklah makhluk yang tidak berakal, makhluk yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, batu, pasir, gunung. Dan Allah juga bagi tahu baginya segala kerajaan dan baginya miliknya segala pujian. Sama ada kita diberi nikmat ataupun diberi musibah, maka Allah lahul hamdu, layak dipuji. Sebab dalam musibah ada nikmat dan dia maha berkuasa di atas segala sesuatu. Dan juga Allah beritahu dia telah menciptakan manusia, menunjukkan kebesaran dan kehebatan Allah. Allah saja yang boleh mencipta manusia daripada air mani. Tapi akhirnya, walaupun Allah hebat, tapi akhirnya faminkum kafirun, ada yang lawan Tuhan, ada yang kufur kepada Allah yang menciptanya. Dan wa minkum mu'minun, dan sebahagian kecil yang beriman, yang yakin kepada Allah. Dan Allah bagi amaran, Allah bima ta'maluna basir, Allah maha melihat dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Kemudian Allah beritahu lagi kehebatannya, dia mencipta langit dan bumi, dan Allah membentuk manusia dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik ciptaan. Tetapi akhirnya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat 1, 2 dan 3, iaitu cerita tentang kebesaran, kehebatan dan kekuasaan Allah. Ayat yang keempat, Allah menceritakan tentang Allah tu maha mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hamba-Nya, sama ada besar ataupun kecil, jahat ataupun baik, sembunyi ataupun terang-terang. Maka Allah mengetahui. Bukan setakat Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia, tapi Allah mengetahui apa yang ada di langit 7 lapis. Berjuta-juta bilion malaikat yang di langit, lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga sampai lapis ketujuh, semua Allah tahu apa mereka sedang lakukan. Dan apa saja yang dilakukan oleh makhluk Allah di bumi, sama ada manusia, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan,
pokok apa yang tumbuh hari ini, buah apa yang telah gugur, berapa banyak daun yang gugur, semua Allah tahu. Jadi apa yang kita lakukan lagi mudah untuk Allah mengetahui. Bahkan Allah alimun bizatis sudur, Allah tahu apa yang dalam hati kamu. Yang kamu dah lakukan kerana apa? Yang kamu sedang lakukan dan yang kamu akan lakukan besok, minggu depan, tahun depan, semua Allah telah mengetahui. Kemudian Allah beritahu, setelah beritahu kehebatan, kebesarannya dan ilmu Allah meliputi segala-galanya, Allah bagi amaran kepada manusia yang kufur, khususnya ketika itu orang-orang musyrikin Mekah. Walaupun Allah hebat, walaupun bukti kehebatan dan kebesaran Allah terlalu jelas, tapi orang musyrikin Mekah tetap kufur kepada Allah. Maka Allah bagi amaran. Tidak datangkah kepada kamu berita-berita umat-umat dahulu yang diazab oleh Allah disebabkan mereka kufur kepada Allah, disebabkan mereka melawan pencipta mereka yang paling hebat, yang paling kuat. Kemudian ayat 6 Allah beritahu orang musyrik ini bukan setakat kufur kepada Allah, tapi mereka menghina, mempermainkan Rasul. Sehingga mereka bertanya soalan, abasyarun yahdunana, adakah manusia macam kami nak tunjuk kami kepada jalan kebenaran? Nabi Muhammad adalah manusia, kami pun manusia, jadi apa beza? Takkanlah manusia nak tunjuk manusia. Jadi mereka bukan setakat kufur kepada Allah, menolak Al-Quran, tapi menghina dan memperlekehkan Nabi SAW. Kemudian Allah beritahu, wastaghnallah, Allah tu maha kaya. Maksud apa tu? Wastaghnallah, ayat yang ke-6. Wastaghnallah maksudnya ialah Allah maha kaya daripada manusia, daripada berhajat kepada manusia. Kalau kamu kufur, ataupun semua manusia, semua jin kufur kepada Allah, menentang Allah, sedikit pun tak kurang kuasa Allah, sedikit pun tak menjejaskan kehebatan dan kebesaran Allah. Itu maksud wastaghnallah. Dan sekiranya semua manusia ataupun jin beriman dan taat pada Allah, sedikit pun tak menambahkan kebesaran dan kehebatan Allah. Sebab Allah tu maha kaya daripada ketaatan manusia ataupun kekufuran manusia. Kemudian Allah beritahu, habis cerita mereka mempermainkan Nabi, mereka tidak percaya pada Rasul, Allah bawa pula cerita mereka kufur kepada hari akhirat. Ayat 7. Ayat 7 Allah berkata, mereka menyangka, orang-orang kafir menyangka bahawa mereka tidak akan dibangkitkan setelah kematian. Kemudian Allah perintah pada Nabi, Qul, bagitahu pada mereka, sebenarnya bahkan demi Tuhanku, kamu semua akan dibangkitkan. Dan bukan setakat kamu akan dibangkitkan selepas kehidupan di dunia, tapi kamu akan dibongkarkan, akan diceritakan satu persatu apa yang kamu kerjakan. Dan bagi Allah, nak bangkit semula kamu, walaupun kamu dah hancur, kemudian nak cerita satu persatu yang kamu lakukan selama 50 tahun, 60 tahun, yang besar, yang kecil, yang kamu pun dah lupa. Tapi bagi Allah, yasirun, sangat mudah. Sangat mudah untuk Allah menceritakan kembali apa sahaja yang dilakukan oleh manusia daripada Nabi Adam sampai kiamat. Wazalika 'ala Allah yasir. Kemudian Allah perintah pada Nabi, fa'aminu billah, dan kepada semua umat manusia, kamu tak ada pilihan untuk kamu selamat dunia dan akhirat, maka berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul, taatlah pada Allah dan Rasul, wan nur, dan kepada nur iaitu Al-Quran. Tak mungkin kamu sempurna ketaatan kamu pada Allah dan Rasul melainkan setelah kamu beriman dan kamu memahami dan mentaati ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan Allah Maha mengetahui apa sahaja yang kamu lakukan. Kemudian masuk ayat ke-9. Baru Allah bagi amaran. Kalau kamu dah tetap nak kufur kepada Allah, kamu tetap tidak beriman kepada Allah, maka ingatlah
satu hari, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, kamu semua, Allah akan himpun kamu semua pada hari jam'i, perhimpunan. Dan zalika yaumut taghabun, itulah hari taghabun. Apa makna taghabun? Saya nak ulas sedikit apa makna taghabun. Taghabun daripada perkataan al-ghabnu. Ghabnu ni mana penipuan. Ghabnu biasanya diguna dalam jual beli, at-tijarah. Biasa al-ghabnu diguna dalam perniagaan ataupun jual beli. Al-ghabnu fi al-bay', penipuan dalam jual beli. Contoh kata Syekh Al-Maraghi dalam tafsir dia, contoh kita beli barang dan kita bayar harga lebih mahal daripada barang tu, itu dia panggil ghabnu, tertipu. Kita beli telefon yang harga dia sepatut 200 tapi kita bayar 2000, itu al-ghabnu. Ataupun kita, itu pembeli. Ataupun juga al-ghabnu, penipuan boleh juga berlaku pada penjual, iaitu dia jual barang yang mahal tapi dia tertipu, dia jual dengan harga yang murah sebab ditipu oleh orang. Contoh barang tu sepatut dia jual 10,000 tapi sebab ditipu maka dia jual dengan harga yang murah, iaitu 2,000 contohnya. Itu asal perkataan al-ghabnu, penipuan. Dan kata Asy-Syinkiti, kata Al-Imam Asy-Syinkiti dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, dia kata ulama telah menjelaskan hakikat al-ghabnu khususnya dalam konteks ayat ni, iaitu setiap manusia ada tempatnya di syurga dan ada tempatnya di neraka. Setiap orang. Jadi saya ada tempat saya di syurga dan ada tempat di neraka. Jadi setiap orang ada dua tempat. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Maka apabila ahli neraka masuk neraka, maka tempatnya yang dalam syurga akan diambil oleh ahli syurga. Begitu juga ahli syurga apabila masuk syurga, maka tempatnya dalam neraka akan diwarisi oleh ahli neraka. Jadi bila setiap orang berdasarkan hadis yang sahih, sebelum dia masuk, kalau ahli neraka sebelum dia masuk neraka, Allah akan tunjukkan tempatnya di syurga. Supaya apa? Dia memang ahli neraka sebab dia buat kejahatan, dia kufur kepada Allah. Dan dia akan masuk neraka. Maka sebelum masuk neraka Allah akan tunjuk tempatnya di syurga. Inilah tempat kamu di syurga kalau kamu beriman. Tapi sebab kamu kufur, silakan masuk neraka. Kenapa? Apa faedah? Apa hikmah Allah tunjuk? Supaya azabnya semakin bertambah, penyesalannya semakin bertambah. Ketika itu dipanggil yaumut taghabun, hari menyesal. Sebab apa? Dia tertipu dengan kehidupan dunia. Kalau tadi al-ghabnu biasa diguna dalam jual beli. Bila dia jual barang yang sepatut harga mahal, tapi dia dapat harga murah. Bila dia dapat tahu, dia menyesal. Tapi dah terlambat. Ataupun dia beli barang harga yang sepatut murah, tapi dia bayar mahal. Maka bila dia dapat tahu, dia menyesal. Menyesal itu dia panggil taghabun. Jadi bila manusia akan rasa taghabun di hari akhirat, iaitu bila ahli neraka masuk neraka dan di sebelum itu ditunjukkan tempatnya dalam syurga penuh dengan nikmat, bidadari, minuman, arak dan sebagainya, sedangkan dia tahu dia sekarang sedang menuju ke dalam api dan kekal di dalamnya. Masa tu taghabun, dia rasa betul-betul tertipu. Rupa-rupanya aku beli dunia rasa seronok, rasa mewah, rupa-rupanya sebenarnya akhirnya aku mendapat neraka. Masa tu dia akan menzahirkan rasa menyesal, rasa rugi dan rasa tertipu. Bahkan ahli syurga pun, ahli syurga sebelum dimasukkan ke syurga, Allah akan tunjuk tempatnya dalam neraka. Apa tujuan? Apa faedah? Sepatutnya dah ahli syurga, masuk je lah. Tak payahlah tunjuk lagi tempatnya di neraka. Hikmahnya ialah supaya ahli syurga
semakin bersyukur kepada Allah. Bila tengok neraka, azabnya, apinya, minumannya, buah zakumnya, maka dia tahu, ya Allah, beruntungnya aku. Jual beli aku masa kat dunia sangat beruntung, menyelamatkan aku daripada azab yang aku nampak sekarang ni. Jadi orang yang beruntung ialah orang yang menjual dirinya, menjual hartanya untuk Allah, untuk agama Allah, walaupun hidupnya di dunia susah. Dan sebaliknya, orang yang rugi ialah orang yang menjual syurganya, nikmatnya untuk membeli dunia yang seronoknya sementara. Itu dipanggil yaumut taghabun. Dan kata Syekh Shalih Utsaimin apabila ditanya tentang yaumut taghabun dalam surah At-Taghabun, dia menjawab, fa ajaba rahimahullah, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah menjawab, At-Taghabun ialah al-ghalabah bil ghabni, iaitu seseorang itu rasa tertipu dan betul-betul rasa rugi. Dan hakikat al-ghabnu yang sebenarnya, kata Syekh Shalih Utsaimin, ialah hakikat tertipu sebenarnya ialah di akhirat. Adapun rasa tertipu kat dunia ataupun kita ditipu kat dunia, itu bukan penipuan yang sebenar. Ia hanyalah bentuk sementara dan kita tak akan rugi pun dan belum terlambat. Tapi tertipu yang sebenar, kerugian yang sebenar ialah bila di akhirat. Kenapa? Sebab masa itu dah terlambat. Kita tak boleh nak patah balik. Jadi at-taghabun al-haqiqi ialah at-taghabun fil akhirah, di mana sekumpulan masuk syurga, sekumpulan masuk neraka. Dan kita boleh cuba buka surah. Allah berfirman, Allah kata, unzur, surah Al-Isra ayat 21. Boleh buka surah Al-Isra ayat 21. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Maksudnya, Allah kata, perhatilah, berfikirlah, kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din, bagaimana kami lebihkan sebahagian atas sebahagian yang lain. Di mana ni? Masa kat dunia. Ada yang Allah kayakan dia, ada Allah yang miskinkan dia, ada Allah yang bagi dia sentiasa sihat, ada yang Allah bagi dia sentiasa sakit. Tengok, Allah bezakan, Allah lebihkan antara satu sama lain kat dunia. Tetapi ingat, Allah kata, walal akhiratu akbaru darajat, tapi pastilah di akhirat darajahnya, perbezaannya lagi besar dan lagi hakiki. Dan wa akbaru tafdila, dan lagi perbezaannya sangat-sangat hebat. Jadi jangan pandang kepada perbezaan yang Allah beri masa kat dunia, tapi perhatilah perbezaan yang Allah akan bezakan manusia di akhirat nanti. Berapa ramai yang kaya, yang senang kat dunia, tengok-tengok di akhirat besok dia menyesal. Bahkan yang miskin, kadang-kadang jirannya miskin, tengok-tengok di akhirat jirannya yang akan dapat syurga yang kekal abadi. Dia pula yang menghina kawannya, akhirnya mendapat neraka yang kekal abadi. Itu maksud taghabun. Jadi saya nasihatkan diri saya dan pada semua pelajar dan semua yang mendengar, yang menonton, jangan kita taghabun, jangan kita tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara. Sebab satu hari kita akan rasa betul-betul rugi, tapi ketika itu telah terlambat, iaitu Yaumul Jam'i, hari Allah menghimpunkan semua manusia. Jadi kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma, hari, yajma'ukum, dia, iaitu Allah, yajma'ukum, akan
kumpul kamu. Bila ni? Liyaumil jam'i, pada hari jam'i, dikumpulkan, pada hari pengumpulan. Dan Allah kata hari pengumpulan itu yaumul jam'i, itulah zalika demikian itulah hari at-taghabun. Hari taghabun kalau nak terjemah harfiah, penipuan. Tapi maksud di sini ialah hari manusia rasa rugi dan tertipu. Bahkan ada ahli tafsir mengatakan yang akan rasa rugi dan tertipu ni bukan orang kafir saja, bahkan orang beriman. Orang kafir rasa rugi dan tertipu sebab dia silap beli, iaitu beli dunia dan jual akhirat. Dan orang beriman pula tertipu juga, rasa rugi juga, bukan silap beli tapi beli tak banyak. Dia beli akhirat tapi dia beli ala kadar, sekadar cukup makan, maka dia juga akan menyesal dan akan rasa rugi. Kenapa aku tak beli banyak-banyak akhirat? Kenapa aku tak jual semua dunia aku untuk mendapat akhirat yang lagi hebat? Jadi semuanya akan menghadapi yaumut taghabun. Jadi pengajaran di sini kalau kita kaitkan dengan COVID-19, setiap ayat Al-Quran ada pengajaran dan sesuai untuk sepanjang zaman dan untuk semua tempat. Jadi kalau kita nak kaitkan sekarang, hari dikumpulkan pada hari taghabun, manusia dikumpulkan di satu tempat. Sekarang manusia dikerahkan masuk dalam rumah, stay at home, semua duduk dalam rumah, tapi masih boleh berhubung. Masih ada anak, masih ada isteri, masih ada bapa, masih ada suami dalam rumah, masih ada perhubungan, ada talian, boleh berhubung, boleh video call, boleh makan, boleh keluar lagi walaupun seorang, boleh pergi lagi Maidin, boleh pergi lagi beli makanan walaupun delivery. Tapi pada hari perhimpunan nanti, masa tu talian terputus, bantuan semua tutup, dan masa tu kita agak-agak jumpa tak anak kita, dapat tak lagi bersama isteri, bersama mak bapak, bersama cucu kita, dapat tak agak-agak? Tak ada. Bahkan hari itu Allah kata dalam surah Abasa, yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa banihi. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Hari itu Allah kata apa? Hari itu yafirru, lari, bukan berkumpul. Walaupun di sini sebut yaumul jam'i, kumpul, iaitu Allah kumpul semua manusia, tapi adakah kita akan berkumpul dengan anak, berkumpul dengan isteri, berkumpul dengan mak bapak? Tak. Bahkan hari itu Allah kata seseorang akan lari daripada saudaranya dan akan lari daripada sahibatihi, isterinya, dan banihi, anak-anaknya, akan lari daripada bapaknya. Ya Allah. Jadi kalau kita rasa cemas dengan perintah kawalan pergerakan, walaupun masih ada anak, masih ada isteri, masih boleh berhubung, maka hendaklah kita lebih rasa cemas dengan hari at-taghabun. Sebab hari itu anak ada, isteri ada, tapi bukan bersama. Mereka akan lari daripada kita. Dan masa tu talian dah tak ada, terputus semua. Makanan dah tak ada, rumah tak ada, bahkan pakaian pun tak ada, bahkan bogel, selipar pun tak ada, kasut pun tak ada, dan semua tak bersunat. Dan semua masa tu mencari siapa? Bukan mencari bantuan makanan, tapi mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
hari sekarang ni, sepatutnya apa yang Allah buat sekarang ni, Allah hantar virus yang sangat halus dan tak nampak. Sebenarnya hikmah Allah nak kita ingat pada hari yang lagi dahsyat, hari yang bukan PKP, perintah kawalan pergerakan, bukan, tapi perintah kawalan perpisahan. Masa tu kita akan lari daripada semua yang kita sayang. Sebab apa? Sebab semua masa tu memikirkan dosa. Jadi ambillah pengajaran. Sebenarnya Allah bagi hantar kuman yang paling halus, coronavirus ni, sebab Allah nak kita ingat pada hari ni yang lagi dahsyat. Sekarang kita dikumpul dalam rumah dan tempohnya 14 hari, ditambah lagi cukup sebulan kan, dan mungkin ditambah, mungkin sampai 6 bulan. Okey, 6 bulan masih boleh makan. Tapi pada hari ini Yaumut Taghabun, agak-agak berapa hari perintah kawalan perpisahan ni. Kita tak peduli dah pada anak, pada isteri, pada mak bapak, semua tak peduli. Yang penting kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang peduli pada dirinya sahaja. Ini berapa hari ni? 50,000 tahun. 50,000 tahun. Cuba bayangkan macam mana kita nak duduk dalam perintah kawalan perpisahan ni. 50,000 tahun. Kemudian talian terputus dan matahari pula sejengkal ataupun satu batu daripada kepala. Semuanya bogel dan ramai yang bermandikan peluh berdasarkan dosanya. Cuba kita bayangkan. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta, ada dibangkit dalam keadaan pekak, bisu, dan ada yang dibangkit dalam keadaan kepalanya di bawah, berjalan dengan kepala. Cuba bayangkan, lagi dahsyat. Subhanallah. Allah bagi peringatan pada kita supaya kita ingat benda yang lagi dahsyat, supaya kita bersedia dengan hari yang lagi dahsyat. Jadi bersyukurlah dengan Allah hantar coronavirus. Supaya apa? Supaya dengan benda yang kecil ini kita ingat pada benda musibah yang besar dan kita dapat elakkan. Sebab tu Nabi ajar kita satu doa. Doa ni panjang. Ini bukan doa menolak daripada baras, sepak, junun, gila, ataupun juzam, ataupun apa saja penyakit fizikal. Tak. Doa ni apa dia? Doa lagi mengelak daripada penyakit yang bahaya. Nabi kata apa? Allahumma la taj'al Allahumma la taj'al musibatana doa ni panjang. Nanti saya hantar, saya masuk dalam grup. Allahumma la taj'al, ya Allah janganlah engkau menjadikan musibatana, musibah kami, fi dinina, dalam agama kami. Ini doa yang paling penting daripada doa mengelak penyakit fizikal. Penyakit fizikal, gila ke, sepak ke, COVID-19 ke, bahaya. Tapi yang lagi bahaya ni, iaitu musibah dalam agama. Apa dia? Bila datang musibah fizikal, dia tetap tidak beriman kepada Allah. Dia tetap jauh kepada Allah. Dia tetap tak berzikir, dia tetap tak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini musibah iaitu dalam bab agama. Iaitu manusia keras hati, manusia tetap tak beriman walaupun musibah bertalu-talu. Jadi baca doa ni, ya Allah, engkau dah bagi musibah dalam bab dunia. COVID-19 bab dunia. Tapi jangan bagi musibah dalam bab agama. Iaitu apa? Kami tak sabar dengan musibah ni. Itu musibah yang paling besar. Musibah iaitu tak sabar dengan musibah dunia. Nabi sebut dalam satu hadis, Innallaha iza ahabba qauman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita
Tengok Nabi kata apa? Innallah, sesungguhnya, hadis ni patut kita hafal sesungguhnya Allah iza ahabba, apabila dia cinta qauman, seseorang ataupun satu kaum, apa Allah buat? Ibtalahum, Allah akan uji mereka. Jadi ujian adalah satu proses untuk membuktikan orang tu betul-betul beriman dan cinta pada Allah. Maka Allah bagi hasil ujian yang pada faman radhiya, siapa yang reda dengan ujian itu, falahu reda, dia dapat reda. Siapa yang reda dengan segala musibah yang Allah timpa padanya, ya Allah, dia luluh ujian, dia dapat nikmat yang paling besar, iaitu reda Allah. Jadi apa saja musibah yang menimpa kita, termasuklah sekarang kita tak boleh pergi bekerja, pendapatan kita kurang, anak-anak pun duduk kat rumah, kadang-kadang tak boleh nak kontrol kan. Kemudian fikir pula masa depan macam mana, ada anak yang nak exam apa, semua kita reda, kita sabar. Ya Allah, mahalnya bayarannya, iaitu kita dapat reda Allah. Tapi ingat, wa man sakhita, siapa yang marah, siapa yang tak reda, siapa yang mengamuk, siapa yang tak setuju dengan musibah Allah, maka falau sukhtu, baginya kemurkaan Allah. Jadi kita dua je. Bila ada musibah, ingat hadis ni. Aku nak reda Allah ke nak murka Allah? Kalau nak murka Allah, maka tidak ada faedah lah kalau Allah tarik balik musibah ni. Sebab apa? Dengan musibah kita dapat benda yang lagi besar, iaitu kemurkaan Allah. Jadi kalau Allah tarik musibah ni, kita tetap dalam kekufuran, kita tetap dalam kemurkaan Allah. Jadi senyumlah bila dapat musibah dan redalah, supaya apa? Kita dapat nikmat yang paling besar, iaitu reda Allah. Ada lagi nikmat yang lebih besar daripada Allah reda kepada kita. Jadi bersangka baiklah kepada Allah. Sebab itulah salafus salih, bila dia masuk penjara, dia menangis. Bila ditanya, kenapa menangis? Adakah sebab kamu berpisah dengan keluarga? Adakah sebab kamu dikenakan kawalan pergerakan? Tak boleh jumpa keluarga, tak boleh berhubung, tak boleh makan bersama anak isteri, dan kamu pula duduk dalam bilik yang sempit, tak ada kemudahan. Adakah sebab itu kamu menangis? Jawab salafus salih yang di penjara ini, dia kata bukan sebab itu. Aku menangis sebab bila Allah uji dengan musibah ini, aku boleh reda. Tak ada masalah. Bahkan musibah ni mendekatkan aku kepada Allah. Tapi aku menangis sebab aku takut, aku risau bila aku merdeka daripada penjara ni. Bila aku merdeka, maka aku takut, aku tak sabar dengan ujian nafsu. Macam-macam nafsu aja, aku layan je. Maka ketika itu, aku dapat murka Allah. Tengok orang beriman cara berfikir. Musibah bukan masalah kalau musibah mendekatnya kepada Allah. Tapi masalah ialah bila kita bebas dari musibah, bila kita bebas dari PKP, lagi kita banyak buat dosa, lagi kita jauh kepada Allah. Itu yang patut kita risau dan takut. Okey? Sebab tu Allah bagi tahu, pada hari Yaumut Taghabun dihimpun semua manusia, tak ada yang terkecuali. Semua dihimpun dalam keadaan bogel, bertelanjang dan tidak berkasut ataupun tidak berselipar. Makna apa? Allah nak bagi tahu kamu terlalu lemah. Jangankan pakaian, jangankan duit, selipar pun tak ada. Dan Allah beritahu macam mana cara nak selamatkan diri kamu pada Yaumut Taghabun, iaitu waman yu'min, dan siapa yang beriman kepada Allah. Nak selamat daripada Yaumut Taghabun, nak selamat daripada musibah apa saja, tidak ada pilihan yang kedua melainkan beriman kepada Allah. Dan tanda beriman ialah wa ya'mal salihat. Dan dia beramal soleh. Apa dia dapat kat dunia? Apa dia dapat? Dia beriman kepada Allah dan dia beramal soleh. Maka Allah kata dapatannya ialah yukaffir, dia iaitu Allah
menghapuskan anhu darinya sayyiatihi dosa-dosanya. Allah hapuskan dosa. Apa nikmat hapus dosa? Apa nikmat hapus dosa? Kita ingat bila kita beriman beramal soleh, Allah bagi pangkat, Allah naikkan pangkat, Allah naikkan gaji, Allah bagi kita kaya. Tak. Sebenarnya yang Allah nak bagi lebih mahal daripada pangkat, lebih mahal daripada kekayaan harta. Walaupun namanya, bunyinya hapus dosa, tapi sebenarnya tengok apa selepas bila dihapuskan dosa, iaitu wa yudkhilhu, dan dia akan masukkan jannat, masukkannya, Allah akan masukkan orang yang beriman dan beramal soleh ni, setelah dia ampunkan dosanya, Allah akan masuk jannat, syurga. Syurga. Jadi kadang-kadang Allah bagi musibah sebab Allah nak bawa kita ke syurga. Proses untuk dapat syurga ni mesti dilalui dengan musibah. Sebab itulah Allah kata beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh bukan mesti solat saja, bukan mesti puasa. Tak. Beriman dan beramal soleh termasuklah amalan hati. Kita yakin pada Allah, kita bersangka baik kepada Allah, kita hanya takut pada Allah, kita sabar bila diuji, dan kita yakin yang Allah bagi ni semua baik. Itu pun amal soleh. Berapa ramai yang solat, berapa ramai yang puasa, berapa ramai yang umrah, tapi dia bersangka buruk pada Allah. Dia rasa bila lagi nak hilang musibah ni? Bila lagi? Sebab itulah pengajaran yang saya selalu sebut dan kita selalu dengar, iaitu Nabi Yunus AS. Bila Allah bagi musibah kepadanya, disebabkan kesalahannya merajuk, marah pada kaum dia, Allah bagi musibah apa dia? Bukan PKP, bukan perintah kawalan pergerakan dalam rumah. Tak. Perintah kawalan pergerakan dalam perut ikan. Duduk dalam perut ikan. Mana tak tahu, anak tak ada, isteri tak ada, dunia terputus. Dan gelap pula. Kita dalam rumah tapi cerah. Masih boleh tengok TV, masih boleh buang masa. Tapi Nabi Yunus, Allah kawal pergerakannya dalam perut ikan yang gelap, dalam dasar laut yang gelap, di waktu malam yang gelap. Tapi kesannya apa? Kesannya menyedarkan Nabi Yunus. Menyedarkannya kesalahannya. Sebab tu Nabi Yunus bukan minta keluar daripada perut ikan. Tidak ada doa Nabi Yunus minta keluar daripada perut ikan. Tapi doanya ialah minta keluar daripada musibah yang lagi besar daripada kegelapan perut ikan. Apa dia? Dosa. Sebenarnya dosa tu lebih besar daripada kegelapan perut ikan. Sebenarnya dosa lebih besar daripada COVID-19. Sebenarnya dosa lebih besar daripada kawalan pergerakan. Kadang-kadang kita bebas daripada COVID-19, tapi kita masih dikawal oleh dosa dan nafsu kita. Itu yang bahaya. Sebab itulah sepanjang dalam perut ikan, Nabi Yunus hanya berdoa minta dibebaskan daripada dosa, bukan daripada kegelam perut ikan. Kalau duduk dalam perut ikan gelap tapi beriman pada Allah, tidak ada masalah. Tapi kalau duduk di luar perut ikan melakukan dosa, itu musibah yang besar. Kalau duduk dalam kawalan, perintah kawalan pergerakan, duduk dalam rumah, tak keluar ke mana-mana, bukan masalah kalau kamu beriman dan tidak melakukan dosa. Bukan masalah, bukan musibah. Tapi yang musibah ialah bila bebas daripada perintah kawalan pergerakan, kamu mula buat dosa. Keluar rumah buka aurat, jumpa perempuan bersalam. Allah dah larang banyak kali, jangan salam perempuan yang bukan mahram. Kamu bersalam juga. Maka Allah hantar COVID-19 supaya apa? Jangan bersalam. Bukan setakat tak bersalam, kamu jarak pula dengan kawan tu 1 meter. Bahkan dengan isteri kamu pun kamu tak bersalam. Tapi bukan kerana Allah, kerana COVID-19. Jadi Allah nak kata,
Aku dah selama dah perintah kamu jangan bersalah lelaki perempuan. Kamu tak dengar? Aku hantar COVID-19 baru dengar. Aku dah cakap lama keluar rumah tutup aurat. Kamu tak dengar? Sekarang aku hantar COVID-19 baru kamu tutup. Bukan tutup kepala je. Tutup muka. Bahkan 3 lapis pakai. Sebab takut pada COVID-19. Bukan takut pada Allah. Jadi ambillah pengajaran. Allah suruh kita benda simple je. Tutup kepala. Tak payah pakai pakaian 3 lapis. Tak payah tutup mulut. Simple je. Tapi kamu tak dengar. Sampai tahap nak Allah hantar virus macam ni, baru kamu nak tutup badan kamu, baru kamu tak nak keluar, baru kamu tak nak bersalah lelaki dengan perempuan. Adakah COVID-19 lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi berimanlah kepada Allah, beramal solehlah. Dan hasilnya Allah akan ampunkan semua dosa dan Allah akan masukkan syurga. Ya Allah. Ya, biarlah kita dikurung dalam rumah. Kalau hasilnya kita ke syurga, tak ada masalah. Biarlah Nabi Yunus dikurung dalam perut ikan. Kalau hasilnya akhirnya ke syurga. Biarlah pemuda Kahfi dikurung dalam gua 309 tahun. Kalau akhirnya hasilnya ke syurga, bukan masalah sebenarnya. Jadi saya harap dan saya harap juga semua yang menonton, gunalah peluang Allah kurung kita di rumah ini untuk kita memilih jalan ke syurga, untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah beritahu nikmat syurga, tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya. Mengalir. Syurga bukan sebarang syurga. Syurga yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas di kepala. Apa dia contohnya? Syurga ni ada sungai mengalir. Sungai mengalir di mana ni? Ini pokok. Ada pendapat ulama, ini pokok dalam syurga. Dan pokok di syurga disebut dalam hadis, batang pokoknya emas. Batang pokok pun emas. Jadi tak payahlah berebut nak cari cincin emas, gelang emas. Sebab di syurga, batang pokok pun daripada emas. Bahkan Nabi kata semua ada 2 syurga yang semua bahannya daripada emas. Jadi jangan tamak emas kat dunia, tapi tamaklah emas di akhirat. Sebab apa? Semuanya daripada emas. Jadi pokok di syurga, sungai itu mengalir di bawah pokok ni. Ada pendapat mengatakan sungai itu mengalir di bawah istana kita ni. Kita tak boleh nak bayangkan istana di bawah dia sungai. Dan sungai pula berapa jenis? Bukan sungai macam sungai kat dunia yang keruh, yang sampah penuh kan, yang rasa dia satu rasa je. Tapi di syurga nanti ada 4 rasa. Sungai madu, sungai arak, sungai laban, susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai air yang diproses yang tak mungkin keruh, tak mungkin kotor sampai bila-bila. Subhanallah, 4 sungai ini duduk bawah pokok dalam syurga ataupun bawah istana kita dan menjadi hak milik kita. Ya Allah. Jadi tawaran Allah cukup besar. Bekerjalah kamu. Jadi jangan risau kita tak dapat kerja di luar sebab COVID-19. Jangan risau. Tapi risaulah bila kita tak boleh mentaati Allah dalam tempoh ini yang menyebabkan kita akan dikumpul pada hari At-Taghabun. Kita menyesal dan kita rasa sangat-sangat rugi. Yang tu yang patut kita menyesal. Jadilah orang yang beriman dan beramal soleh walaupun berada dalam rumah. Dan inilah peluang untuk kamu menggunakan sebanyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bacalah Quran banyak-banyak. Kemudian khalidina, kekal, fiha, dalamnya, abada, selamanya. Subhanallah. Yang Allah nak bagi syurga yang kekal abadi. Kamu susah sekejap kat dunia, tak apa. Sebab apa? Lepas ni kamu akan keluar daripada kesusahan, keperitan hidup.
tapi kamu akan masuk syurga yang kekal dan tidak ada susah lagi selepas itu. Tidak ada sedih, tidak ada takut, tidak ada COVID-19, tidak ada apa-apa kesusahan. Sekarang kita takut pada COVID-19, kita susah dan kita harap kerajaan angkat perintah kawalan pergerakan. Tapi lepas dia angkat perintah kawalan pergerakan, kita tak akan dapat pun syurga. Kita tak akan dapat pun sungai-sungai yang mengalir. Kita tak akan kekal pun dalam dunia ini. Jadi pastikan kita jadi orang beriman, sama ada COVID-19 ataupun telah hilang. Jadilah orang beriman. Kemudian Allah kata zalika, demikian itulah al-fawzu, kejayaan, al-azim, yang sangat besar. Yang ni ramai orang salah faham. Bila ditanya apa kejayaan, kenapa kamu bekerja? Dia akan jawab untuk berjaya dalam hidup. Tanya anak, kenapa anak belajar? Kenapa pergi sekolah? Kenapa sambung ke universiti? Saya nak berjaya dalam hidup. Sebenarnya semua kejayaan kat dunia adalah palsu. Semua kejayaan kat dunia adalah sementara. Selagi mana manusia tak masuk syurga, itu bukan kejayaan. Sebab tu Allah kata, Nabi sebut dalam satu hadis berapa ada orang yang paling kaya, paling nikmat, paling senang, paling mewah hidup kat dunia. Tapi sebab dia tak beriman, maka bila dimasukkan dalam neraka sekejap je, kemudian dia angkat. Kemudian ditanya, pernah tak kamu rasa nikmat, seronok, mewah dalam hidup sepanjang hidup kamu kat dunia? Jawapannya ialah sangat mengejutkan. Dia kata, aku tak pernah rasa pun walaupun satu saat. Sedangkan kat dunia dialah paling kaya, dialah paling berjaya. Tiba-tiba dia menafikan. Dia kata, aku tak pernah berjaya pun kat dunia. Kenapa? Sebab bila berjaya kat dunia, hasilnya masuk neraka yang panasnya 69 kali ganda. Semua itu bukan kejayaan. Sebab kejayaan menjahanamkan manusia. Dan kepanasan api neraka walaupun satu saat melupakan semua segala nikmat yang dirasa kat dunia. Jadi biarlah target kita, matlamat hidup kita sebagai orang beriman ialah kejayaan di akhirat, bukan kat dunia. Bila orang tanya, kenapa kamu bekerja keras? Sebab nak berjaya. Salah. Jawablah. Sepatut kita bekerja keras bukan cari rezeki. Tak. Sepatut kita bekerja keras untuk mencari kejayaan yang sebenar. Apa dia? Iaitu kalau salat bersungguh-sungguh. Kalau baca Quran sungguh-sungguh sampai faham dan sampai beramal. Dan orang bertanya, kenapa kamu baca Quran sungguh-sungguh? Sebab aku nak berjaya di akhirat. Kenapa kamu salat sampai bengkak kaki, sampai banyak rakaat ni? Sebab aku nak berjaya di akhirat. Sepatutnya macam tu. Jangan kerja dunia bersungguh-sungguh, bermati-mati. Tapi kerja untuk akhirat yang sebenar, kejayaan yang sebenar, sambil lewa. Okey, kemudian Allah kata wallazina kafaru. Ini kumpulan yang kedua. Jadi pilihan, kamu ada pilihan. Wa minhum kafirun wa minhum mu'minun. Ada sebahagian manusia kafir, kufur kepada Allah, ada sebahagiannya mukmin. Jadi yang mukmin macam ni. Beriman, beramal soleh, diampunkan dosa, dimasukkan ke syurga. Kemudian kumpulan yang kedua wallazina kafaru. Dan orang-orang yang okey, saya nak sebut satu pasal orang beriman. Dalam surah Ar-Rum ayat 46. Boleh buka surah Ar-Rum ayat 46.
Betul? Oh, 45. Sebelum tu 44, sorry, 44. Surah Ar-Rum ayat 44. Cuba tengok maksud Allah kata apa? Wa man kafar. Cuba kita terjemah. Wa man kafar, siapa yang kufur, siapa yang engkar kepada Allah. Ada masalah tak bagi Allah? Tak ada masalah. Yang masalah ialah fa'alihi kufruh, ke atasnya lah kekufuran itu. Siapa yang lawan Tuhan, dia akan dapat akibatnya. Allah tak rugi, Allah tak kesal sikit pun. Jadi ingat, siapa nak buat dosa, ingat, dosa tu atas kepalanya. Dia sendiri akan menanggung. Jadi bila nak buat dosa, fikir 10 kali. Yang rugi dia. Kemudian, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا. Siapa yang beramal saleh, fali anfusihim. Dan siapa yang beramal saleh, maka amal saleh itu adalah untuk diri mereka. Yang ni yang tak masuk dalam kepala ni. Apa dia yang tak masuk dalam kepala kebanyakan manusia? Iaitu bila dia beramal soleh, bila dia beribadat, dia tak rasa untuk diri dia. Berbeza dengan dia bekerja. Bila dia bekerja, dia rasa untuk diri dia. Sebab tu dia kerja bermati-matian. Bila tak dapat kerja, bila dia buang kerja, bila dia potong gaji, dia mengamuk, dia rasa rugi sangat. Tapi bila tak dapat solat berjemaah, dia tak rasa rugi. Bila terlepas solat sunat, dia tak rasa rugi. Sebab apa? Dia rasa solat ni bukan untuk dia, untuk Tuhan. Allah nak betulkan cara berfikir. Siapa yang beramal soleh, maka untuk mereka. Jadi kalau solat untuk kita, logiknya buatlah yang terbaik. Jangan buat lewat. Jangan baca selalu surah pendek je. Jangan solat macam fikiran melayang je. Daripada dulu sampai sekarang tak pernah khusyuk. Buatlah sesuatu sebab solat tu untuk kita, dan solat itulah yang pertama akan disoal oleh Allah. Hafallah ayat-ayat baru, bacalah ayat-ayat baru dalam solat supaya solat kita lebih lama, lebih khusyuk dan lebih lazat. Jangan solat tak ada lazat, tapi bila makan lazat. Ya Allah, sembah pencipta, pemberi rezeki tak seronok, tapi bila makan rezeki Tuhan yang kita sembah, seronok lebih-lebih. Adakah patut? Tidak patut. Jadi bila kita beramal soleh, ingat amal soleh itu untuk kita. Bila baca Quran, aku tak boleh baca sikit, sebabnya untuk aku. Kalau sikit aku baca, sikitlah pahala aku. Kemudian bila aku baca banyak, aku kena faham. Sebab apa? Untuk aku, lagi aku faham, lagi aku beramal, lagi besar ganjaran dan lagi Allah suka. Dan Allah kata apa? Yamhadun. Apa makna yamhadun? Yamhadun ialah siapa yang beramal soleh, sebenarnya dia sedang membuat persiapan untuk membaiki kedudukannya di syurga. Untuk meningkatkan tempatnya di syurga. Itu mana yamhadun. Ini pun hilang dalam kepala kebanyakan orang yang beribadat. Bila dia beribadat, dia tak rasa dia sedang nak membaiki tempatnya dalam kubur, nak baiki tempatnya di syurga, nak tingkatkan tingkatnya di syurga. Dia tak rasa. Sebab tu dia buat cincai. Lepas solat je, habis macam tu je. Tak tambah dengan solat sunat, tak tambah dengan zikir, tak tambah lagi dengan hafal Al-Quran supaya solatnya lebih khusyuk. Sebab dia tak rasa solat tu sebenar kerja dia untuk mendapat syurga yang kekal abadi. Tapi kalau kerja, dia buat mati-matian, keluar pagi balik malam. Tapi akhirnya semua yang dia dapat ditinggalkan. Okey? Jadi Allah kata wallazina kafaru, dan orang-orang yang mereka kufur ataupun engkar. Wa kazzabu, dan mereka mendustakan bi ayatina, ini penyakit besar ni. Musibah besar pada tak percaya pada ayat Allah, tak percaya pada Quran dan kufur kepada Allah. Minta maaf saya cakap, kata Ibn Qayyim, siapa yang tahu betapa besarnya, betapa hebatnya orang yang baca Quran dan tadabbur. Kalau dia tahu kelebihan baca Quran dan tadabbur,
dia akan sibuk dengan Quran je. Dia macam tidak ada masa untuk lain. Sebab apa? Nikmat membaca Al-Quran. Nikmat baca Quran adalah kebahagiaan. Orang dapat baca Quran dan faham, itulah nikmat yang paling besar. Jadi siapa yang baca Quran tak faham, dia tak mungkin rasa lazat, tak mungkin rasa nikmat, dan menyebabkan dia akan sibuk dengan urusan dunia. Inilah orang yang tergabun. Pada hari itu dia akan rasa tertipu. Seronok dengan dunia sekejap sampai dia terlupa dengan nikmat yang sebenar, iaitu membaca dan mentadabbur Al-Quran. Jadi Allah kata orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami. Mendustakan ayat kami bukan makna orang yang kafir saja. Kadang-kadang orang Islam mulut baca Quran tapi amalannya, akhlaknya tak sama dengan Quran. Termasuklah mendustakan ayat kami. Maka Allah kata ulaika, itulah ashab penghuni neraka. Tengok, kadang-kadang kita bebas daripada musibah kat dunia. Wabak COVID-19 hilang, tapi kita tetap mendustakan Allah. Akhirnya masuk neraka. Dan masuk neraka ni lebih dahsyat daripada perintah kawalan pergerakan. Jadi bila ada perintah macam ni, ingatlah kepada neraka. Sebab dalam neraka bukan duduk dalam rumah, bukan duduk bersama isteri, bukan makan-makan nasi, tapi duduk dalam api, makan buah zakum, minum air panas yang mendidih. Dan bila letak di muka je, air panas yang mendidih, bila letak di muka, yashwil wujuh, akan membakar hangus kulit muka dan daging muka akan gugur. Itu belum air masuk ke dalam perut. Itu perintah kawalan pergerakan dalam neraka lagi dahsyat. Jadi jangan sedih bila kita dikawal kat dunia, sementara supaya dengan kawalan ini menyebabkan kita sedar bahawa ada satu lagi perintah kawalan pergerakan yang lagi dahsyat. Bukan dalam rumah dah, dalam api. Jadi elakkan perintah kawalan dalam api dengan cara kita beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kata khalidina, mereka kekal dalamnya. Mereka kekal. Apa makna mereka kekal? Kalau saya tambah, saya tulis nombor 1, kemudian kosong. 10 kan? Adakah dia duduk 10 hari? Bukan. Tambah satu lagi kosong. 100 hari? Bukan. Tambah lagi kosong. 1000 hari? Bukan. Tambah lagi kosong. 10,000 hari? Bukan. Tambah lagi kosong. 100,000 hari? Bukan. Tambah satu lagi kosong. 1 juta hari? Bukan. Habis berapa lama? Tidak ada penghujung. Ini mana khalidina. Bukan 14 hari ya. Bukan 6 bulan. Kekal selama-lama. Bahkan Allah kata wabi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk al-masir, tempat kembali. Apa maksud seburuk-buruk tempat kembali? Allah nak bagi peringatan. Kamu jangan fikir bila masuk neraka ada lagi tempat yang lebih dahsyat daripada neraka. Tak ada dah, tak ada dah. Itulah kemuncak keburukan dan tempat yang paling tak selesa, neraka. Lepas tu tak ada dah. Kita duduk sekarang dikawal dalam pergerakan kita, duduk dalam rumah kan tak boleh keluar apa semua. Itu bukan dahsyat, itu biasa. Bahkan yang Nabi Yunus lagi teruk daripada kita, tapi bukan masalah. Nabi Ibrahim dicampak dalam api, bukan masalah. Sebab api itu akhirnya sejuk. Tapi masalah ni, dikawal dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Jadi pastikan kita berada di rumah ataupun di mana-mana, kita sentiasa buat beriman kepada Allah, beramal soleh. Dan tanda kita beriman dan beramal soleh ialah kita sentiasa redha dengan takdir Allah. Semoga apa saja musibah yang menimpa kita, kita bukan dapat kemurkaan Allah, tapi kita dapat redha yang paling mahal. Jadi ya Allah, apa saja musibah yang kau timpa pada kami, jadilah kami redha, kami bersangka baik kepada Engkau. Kami nak redha Engkau ya Allah. Kami bukan nak bebas daripada COVID-19 sahaja, tapi kami nak lebih mahal daripada itu, iaitu redha. Apa makna kalau kami bebas daripada COVID-19 tapi Engkau tak redha pada kami? Tidak ada makna hidup.
Jadi berdoalah pada Allah minta redha. Minta redha. Iaitu, dan tak mungkin kita redha melainkan mulut kita, hati kita sentiasa membaca dan mentadabbur dan menghayati ayat Allah, ayat demi ayat. Tanpa Al-Quran, kita tak ada kekuatan untuk redha dalam menghadapi semua ujian kehidupan. Saya rasa cukup setakat tu. Kau berapa jam? Sejam setengah lah? Sejam. Okey. Kita berhenti setakat ayat 10 insya-Allah. Ada soalan? Okey, kita jawab soalan. Jawab soalan dulu. Mohon Ustaz komen kenyataan seperti mulut jahat tapi hati baik dalam bila sentuh tentang akhlak dalam Quran dan sentuh akhlak dalam Quran. Dia mulut jahat tapi hati baik. Sebenarnya dalam Islam, Nabi sebut dalam satu hadis, Al-Muslim man salima akhahu min yadihi wa lisanihi. Orang Islam, ciri-ciri orang Islam, tengok Nabi kata orang Islam. Nabi tak kata orang Islam adalah orang yang solat, orang puasa, tak. Orang Islam ialah iaitu orang Islam yang lain selamat daripada lidahnya dan tangannya. Maknanya mulut dia jaga, tak menyakitkan hati orang, tangannya tak pernah pukul orang, tak pernah ambil hak orang. Itulah Muslim yang sejati. Nabi tak kata solat, sebab ramai orang solat tapi mulut menyakitkan hati orang. Nabi tak kata orang Islam ialah puasa, haji, umrah. Sebab apa? Ada yang pergi haji menyakitkan hati orang. Ada yang puasa sunat lagi tapi menyakitkan hati orang, menyakitkan jiran. Jadi kalau mulut jahat, itulah tanda hati jahat. Dan Nabi pun sebut, jelaskan dalam satu hadis, dalam badan manusia ada seketul daging. Kalau seketul daging tu baik, semua anggota badannya baik. Mulut pun akan jadi baik. Jadi mulut tak akan jadi jahat, melainkan datang daripada hati yang jahat. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata yang baik sahaja. Yang baik sahaja. Stop. Dan kalau tak ada yang baik, ada yang jahat je. Nabi kata diam. Diam. Jadi diam adalah akhlak mulia. Jadi mulut jahat tu bukan ciri-ciri akhlak orang Islam. Ustaz, berapa lama tempoh masa yang dibenarkan untuk solat sunat sebelum solat subuh? Macam mana? Tempoh masa yang dibenarkan untuk solat sunat sebelum solat subuh. Dia kata dia seorang wanita yang solat kat rumah dan nak tahu ganjaran yang lebih baik dari bumi dan isinya. Solat fajar. Itu solat sunat fajar. Dia sebagai wanita solat sunat rumah. Tak, dia solat sunat fajar. Solat sunat fajar ialah sebaik saja dilaungkan azan, habis azan, kita jawab azan, maka kita solatlah sunat. Itulah waktu yang terbaik. Tapi kalau ditakdirkan kita bangun lewat, contohlah ada setengah jam lagi nak habis waktu subuh, maka solat sunat subuh dahulu, 2 rakaat, kemudian baru solat fardu subuh. Dan kalau kita bangun terlewat dan habis dah waktu subuh, pun disunatkan solat sunat subuh dahulu, kemudian barulah solat fardu subuh. Pernah berlaku pada Nabi, satu masa Nabi kepenatan, Nabi pesan pada Bilal, kalau kamu bangun awal, kejutkan aku. Tapi akhirnya Nabi pun tak bangun awal, Bilal pun tak bangun awal. Bila bangun dah cerah, matahari dah terbit, waktu subuh dah habis, maka Nabi pun suruh Bilal melaungkan azan walaupun waktu subuh dah habis. Sebab itu bukan sengaja. Kemudian Nabi solat sunat fajar, kemudian Nabi suruh Bilal qamat dan solat fardu subuh. Tapi kalau kita bangun ada 5 minit lagi nak habis waktu subuh, maka ketika itu solat fardu subuh dahulu. Lepas tu habis solat fardu subuh, baru kita qada solat sunat fajar. Solat sunat fajar jangan tinggal. Kalau dah terlewat, qada. Qada. Ada hadis Nabi kata,
boleh kita qada solat sunat fajar sama ada setelah terbit matahari ataupun setelah selesai solat fardu subuh berjemaah. Habis salam, imam bagi salam, terus bangun dan solat sunat subuh. Dibolehkan. Jadi tak timbul soalan bila berapa lama waktu salat sunat fajar. Tak, waktu subuh tak lama. Jadi waktu salat sunat fajar pun tak lamalah. Jadi sebaik saja azan terus solat. Okey. Ada yang minta kata-kata semangat. Ustaz, tolong berikan kata-kata semangat bagi individu yang diuji hidup susah, tiada mak ayah, sentiasa diuji dan terus diuji. Okey. Sebenarnya antara ujian dia tidak ada mak ayah kan. Bila tak ada mak ayah ni seolah macam ujian yang sangat besar lah, sebab tempat bergantung, tempat mengadu kasih sayang, tempat bermanja dah tak ada. Tapi kita kena ingat, manusia jadi mulia bukan sebab ada mak bapak. Manusia jadi mulia, jadi hebat bukan sebab ada mak bapak. Dan bukti paling jelas, Nabi Muhammad, manusia paling agung, paling mulia, dilahirkan dalam keadaan tidak ada mak bapak. Allah ingatkan nikmat kepada Nabi dalam surah Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah dapati engkau dia dalam keadaan yatim, anak yatim, fa'awa, Allah lindungi kamu. Jadi kalau manusia paling hebat iaitu Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, dan a'ila, alam yajidka a'ilan fa'aghna, dalam keadaan miskin, Allah mengkayakan. Bukan penghalang, walaupun tanpa ibu bapa, bukan halangan untuk kita menjadi manusia yang paling hebat dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kadang-kadang dengan sebab ada mak bapak manusia jadi rusak. Dengan sebab mak bapak manusia jadi rusak. Kenapa? Terpengaruh dengan mak bapak sibuk dengan urusan dunia, akhirnya anak terbiar. Jadi anak ada mak bapak tapi keadaannya macam tidak ada mak bapak, sebab mak bapak tak main peranan sebagai pendidik yang memandu anaknya kepada iman. Jadi apa saja Allah takdir lahir dalam keadaan yatim piatu, yakinlah itu adalah terbaik untuk kita. Jangan lebih pandai daripada Tuhan. Yakinlah, Allah yang mencipta kita, Allah tahu apa terbaik. Sebab itulah budak yang Khidir bunuh, Allah tahu yang terbaik untuk dia apa dia mati. Ini bukan tak ada mak bapak pula tak ada anak. Allah tahu yang terbaik untuk mak bapak ni, yang baru dapat anak, yang masih kecil, yang terbaik untuk mak bapak ialah anaknya hilang. Jadi redalah, ambillah pengajaran. Satu, ingat pada kisah Nabi Muhammad. Yang kedua, ingatlah kisah orang yang lagi susah daripada kita. Sebenarnya kita susah macam mana pun, ada orang yang lagi susah. Berapa ramai yang bukan setakat tak ada mak bapak, terbiar, miskin, dihina oleh masyarakat. Mereka lagi dahsyat. Kalau kita pergi di Pulau Maiga, Sabah, tempat saya pergi, ya Allah, lagi dahsyat. Sebab itulah Nabi kata dalam satu hadis, lihatlah orang yang di bawah kamu, supaya kamu lebih mudah untuk mensyukuri nikmat Allah. Bila tengok kita tak ada mak bapak, kita asyik tengok orang yang ada mak bapak je, maka kita susah nak bersyukur. Tapi kalau kita tengok, ya Allah, yang ni tak ada mak bapak, lagi miskin, lagi terbiar, syukur yang apa yang Allah bagi pada aku ni. Sebenarnya Allah masih sayang kepada aku. Wallahu a'lam. Dah? Ada satu bila Ustaz, boleh berikan contoh akhlak dan cara sebagai anak yang ingin menyampaikan ajaran Islam yang bercanggah dengan amalan mereka sebelum ni. dia nak betulkan mak bapak dia lah. Dia nak perbetulkan ibu bapa. Nak betulkan mak bapak, sebenarnya kewajipan kita adalah pendakwah kepada semua orang, sama ada kepada mak bapak, kepada sahabat, kepada jiran. Kewajipan kita. Bahkan Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah, Allah kata, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam
zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Bani Israel daripada kalangan orang-orang kafir di kalangan Bani Israel, Allah melaknat mereka melalui kitab Nabi Daud dan juga kitab Nabi Isa. Sebab apa? Sebab mereka derhaka pada Allah. Kenapa? Sebab mereka tidak mencegah kemungkaran. Jadi mencegah kemungkaran, mengajak orang kepada perkara yang baik adalah kewajipan setiap individu. Sama ada orang yang di dakwah, sahabat ke, masyarakat umum ke, orang kafir ke, apatah lagi kepada mak bapak kita. Tapi Allah sebut dalam surah Luqman, sekiranya mak bapak kamu yang tidak baik suruh kamu buat benda yang mensyirikkan Allah ataupun benda yang kufur, maka satu, jangan taat. Jangan taat sekiranya dia suruh benda yang bercanggah dengan perintah Allah. Tetapi dalam masa yang sama Allah perintah supaya berbuat baik pada mak bapak. Bila tolak perintah dia yang bercanggah dengan perintah Allah, tolaklah dengan cara yang lembut. Gunalah bahasa yang lembut dan hormatlah dia sebagai orang tua. Walaupun dia jahat, bahkan kalau dia non-Muslim sekalipun, dia tetap ada jasa pada kita. Tanpa mak bapak, kita tak ada kat dunia ni. Jadi dalam bab tu kita buat baik pada dia, kita dapat pahala. Dia jahat, itu masalah dia dengan Allah. Tapi bila kita nak berdakwah, jangan tengking, jangan tinggi suara, jangan menghina, jangan merendahkan kedudukannya sebagai mak bapak. Tengok bagaimana, ambillah kisah Nabi Ibrahim AS. Bila dia berdakwah pada mak bapak dia yang kafir, bukan setakat kafir, pembuat berhala, lagi dahsyat. Semua ada contoh dalam Al-Quran. Dan bila dia berdakwah pada bapak dia dengan bahasa yang lembut, bapak dia halau, bapak dia kata, berambus kamu, jangan balik-balik. Tapi apa jawapan Nabi Ibrahim? Ya abati, wahai bapakku, sa'astaghfiru laka. Kamu halau aku, kamu usir aku, kamu maki aku, tak ada masalah. Bahkan aku akan minta ampun kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa kamu. Dalam keadaan dia dihalau, dia dimaki, tapi hati Nabi Ibrahim masih sayang pada bapaknya. Apa bukti? Dia tetap minta pada Allah, ya Allah ampunlah dosa bapak aku. Jadi kadang-kadang mak bapak kita akan tersentuh dengan bahasa kita, dengan akhlak kita yang lembut. Dan kadang-kadang mak bapak kita bukan tak nak beriman, tapi dia geram, dia marah dengan cara teguran kita yang kasar. Kadang-kadang kita tak ziarah dia, kita tak buat baik pada dia, maka itu penyebab penghalang untuk dia dengar apa yang kita cakap, walaupun yang kita cakap betul dan baik. Wallahu alam. Okey. Dia nak tanya, apakah KPI untuk kita nilai diri sendiri dan kita ni dah mendapat, kita ni dah redha dengan ujian kita, dan adakah kita ni boleh tahu sama ada kita ni dalam keredaan Allah? Oh, KPI hubungan kita dengan Allah. Antaranya ulama mengatakan tanda kita cinta pada Allah ialah kita cinta pada Al-Quran. Itu KPI yang pertama lah. Jadi jangan kita menipu diri sendiri, aku cinta pada Allah, aku dah solat, aku dah puasa, tapi ayat-ayat Allah kita tak baca, ataupun kita baca tapi tak nak tahu apa yang Allah cakap. Macam mana kita cinta pada Allah tapi tak nak tahu apa yang Allah perintah, apa yang Allah tegur kita, apa yang Allah nasihat pada kita. Itu bukan cinta. Jadi KPI yang paling nyata, yang paling jelas ialah setakat mana hubungan kita dengan Al-Quran. Berapa jam sehari kita baca, dan apa yang kita baca kita faham dan kita amal tak. Jadi kalau kita tak baca, itulah tanda kita tak beriman pada Allah, kita tak cinta pun. Walaupun kita salat, walaupun kita bersedekah. Ataupun kita baca tapi tak banyak, itu juga tanda kita tak cinta pada Allah. Ataupun kita baca tapi banyak, sampai khatam tapi tak faham, sebenarnya belum cinta. Mana mungkin cinta kita baca surat kekasih kita dalam keadaan kita tak faham, kemudian kita ulang lagi dan kita tak nak tahu pun apa isi dia. Itu bukan cinta. Jadi KPI pertama ialah beriman, hubungan kita dengan Al-Quran. Sebab tu ulama kata tanda kita cinta pada Allah, paling-paling kurang kita baca 3 juzuk satu hari. Maknanya dalam 10 hari kita khatam.
10 hari kita khatam, ataupun paling-paling teruk dalam sebulan kita khatam. Mana satu hari kita baca 1 juzuk dan bersama dengan menghayati maksud dia. Jadi buatlah setakat yang kita mampu, tapi jangan baca setengah jam. Tambah-tambah dalam tempoh PKP ni, dulu sebelum datang COVID-19, kita baca 10 minit, 15 minit. Sekarang pun waktu tak sibuk, kerja tak banyak pun, itulah tanda kita tak berubah apa-apa. Musibah yang Allah bagi itu tak menjadikan kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. KPI yang kedua, hubungan kita dengan Allah di waktu malam. Sebab Nabi kata, qiyamul lail da abus salihin. Salat malam adalah ciri-ciri orang yang soleh. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Apa dia salat malam? Jadi kalau tak boleh lama, 2/3, kita tak mampu 1/3. Tak boleh 1/3, bangunlah juga walaupun setengah jam. Sebab itu ciri-ciri orang yang soleh. Bahkan Nabi pesan kepada sahabat, Ya Abdullah, la takun misla fulan. Wahai hamba Allah, jangan jadi macam orang tu. Kenapa? Apa masalah orang tu? Dia menipu ke? Dia rasuah ke? Dia derhaka kepada mak bapak ke? Bukan. Nabi kata, kana yaqumul lail thumma tarakahu. Asalnya dia bangun malam, lepas tu dia tinggal. Jangan tiru dia. Jangan ikut dia. Menunjukkan apa? Orang beriman kena sentiasa bangun malam dan istiqamah. Itu ciri-ciri orang yang soleh. Cukuplah 2. Kalau kita buat 2 ni, insya-Allah kita akan ada perubahan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam akhlak kita, jiwa kita semakin tenang. Cukup 2 tu. Tingkatkan hubungan kita dengan Al-Quran. Yang kedua, tingkatkan hubungan kita dengan Allah di waktu malam. Bangun malam, baca Quran, menangislah. Okey. Kita baca buku. Kelas di Gombak ni, selepas tadabbur kita akan baca buku Syarah Bulughul Maram, kitab At-Taharah. Kitab bersuci, dan kita sampai muka surat 243. Bagi pelajar-pelajar yang ada buku yang selalu ikut kelas, boleh buka Syarah Bulughul Maram, kitab Taharah, muka surat 243.